jadual baru sekejap surau Al-Fauzan, surau Al-Huda, Tanjung Agas telefon. Saya terlupa ingat. Esok rupa hari ni. Aduh, kan. Saya ni dah caca marba tuan-tuan, jadual bulan Ramadan ni. Bertindih-tindih. Ala kulli hal, ini tandanya kita menghidupkan Ramadan. Pihak masjid, surau-surau sekitar Muar, sekitar Tangkak telah mengambil perhatian, mengambil berat pada untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu dalam bulan Ramadan ni. Mungkin dulu sebelah Muar ni aja 2 tahun 3 tahun lepas, kawasan Muar ni aja yang ada kuliah Ramadan, kuliah asar, kuliah maghrib. Kalau ada ataupun kuliah subuh. Tapi sebelah Tangkak sana tuan-tuan tak ada. Ramadan tutup cuti Yahoo. Sampailah raya haji. Memang Yahoo betul. Tapi alhamdulillah tahun ni tak tahulah kenapa agaknya. Begitu banyak kuliah asar, kuliah maghrib atau kuliah selepas tarawih. Sebelah Tangkak pun sana. Sama tuan-tuan. Jadi inilah jadinya. Kejap ke sana, kejap ke sini, kejap ke sini, kejap ke sana, kan. Last bertimpa-timpa, kan. Allahu akbar, kan. Mujur saya ingat yang sini, saya tak lupa yang saya lupa yang mujur, saya ingat yang sini, lupa yang sana. Kalau saya ingat yang sana, lupa yang sini, parah lagi. Yang ni pasal janji dah lama, kan. Tu saya ingat betul lah, kan. Allahu akbar, kan. Ala kulli hal ni rezeki kita lah tuan-tuan. Rezeki saya, rezeki tuan-tuan dapat berjumpa, bertemu. Lama tak jumpa, lama tak datang masjid tuan-tuan, kan. Kat sini saya masih ingat lagi, saya diamanahkan untuk buka satu kitab Sirah Nubuwah. Sirah Nubuwah. Cerita tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kita terhenti dekat cerita Nabi Allah Ibrahim lagi. Terhenti lagi cerita dekat Nabi Allah Ibrahim. Sekitar kita membincangkan sama ada Azar tu bapa dia betul ataupun bapa angkat dia. Kita sangkut kat situ. Lepas tu kita cuti sampai hari ni, kan. Kita tak ada kelas PDPR, Patut macam kita ni mungkin ada PDPR, kan. Kena PDPR, kan. Kita kena buat lagi rumah ustaz online. Tuan-tuan kat rumah ke kat masjid kena online juga, kan. Kena fikir tu ustaz, Sahafiz, elok juga tu, kan. Sebab kalau saya dekat JPJ, dia orang minta. Kuliah duha JPJ dia orang minta. Setakat ni je lah, kan. Kuliah jabatan dia orang ada minta. Dan saya berfikir dalam kereta tadi nak cerita apa. Saya teringat sengaja sirah kat sini. Kalau gitu aku nak cerita sirah lah, kan. Kita nak sembang-sembang tentang Sirah Ramadan, tuan-tuan. Tentang sirah Ramadan, sejarah kisah Ramadan ini, yang mana Ramadan ni Allah dah ada, Allah dah cipta sejak Allah menciptakan masa. Allah menciptakan masa dalam 12 bulan, ada 4 bulan yang mulia. Maknanya daripada 12 bulan tadi, daripada 4 bulan yang mulia, Ramadan tak termasuk dalam bulan yang mulia. Nak kira-kira macam tu, kan. Tapi ulama menceritakan balik, Allah menciptakan, Allah menjadikan tahun ini, memulakan tahun dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Muharram. Dan Allah juga menghabiskan tahun dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Zulhijjah. Tak ada Zulkifli, tuan-tuan, menghabiskan dengan bulan yang mulia. Mula dengan bulan yang mulia, tahun Allah menciptakan tahun dengan bulan yang mulia, dimulai dengan bulan yang mulia dan diakhiri juga dengan bulan yang mulia. Namun begitu kata ulama,
Semulia-mulia Muharram, semulia-mulia Zulkaidah, Rejab, Zulhijjah, tidak semulia sehebat bulan Ramadan. Tidak boleh tanding kehebatan, kemuliaan bulan Ramadan. Belum diutuskan Rasulullah, dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ni tak glamour pun. Tak glamour. Kan? Masuk Ramadan, tak apalah, macam bulan biasa je. Tak ada apa-apa pun. Kan? Tetapi bila kata diangkat sahaja Nabi, diutuskan Rasulullah dan disyariatkan puasa untuk Nabi dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan telah diangkat darjat, telah diberi jawatan sebagai penghulu kepada segala bulan. Sayyidul Ashhar, ketua pada segala bulan. Ini kan, perubahan yang berlaku pada Ramadan apabila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa pada Rasulullah dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cerita puasa ni dah ada dah pada umat-umat yang terdahulu. Ada dah umat terdahulu. Cuma mereka tidak mendapat kemuliaan puasa Ramadan. Ramadan dah ada, tapi dulu tak dimuliakan. Puasa dah ada, tapi tak semulia puasa Ramadan. Masa tu Ramadan dengan puasa belum join lagi. Belum disatukan lagi Ramadan dengan puasa, tuan-tuan. Tu dia. Kan? Jadi, kalau cerita tentang kemuliaannya, bermula bila Allah perintahkan puasa ni kepada Nabi ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Dah pindah dah Nabi ni daripada Mekah ke Madinah. Masa duduk Mekah, tak ada perintah apa-apa. Nabi kerja dia cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat pun hujung-hujung. Solat pun dah hujung-hujung nak pindah ke Madinah, baru turun perintah solat. Selama 13 tahun Nabi ke Madinah, dia di Mekah, hampir 12 tahun, 11 tahun, tak ada syariat apa-apa. Nabi buat kerja apa? La ilaha illallah. Tauhid saja. Muhammadur Rasulullah. Ini sahaja kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asas. Kata ulama, Nabi beritahu, bina Islam daripada 5 perkara. Bina Islam daripada 5 perkara. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu apa? Itu tapak dia. Foundation dia. Kalau orang buat rumah, dia kata tapak gajah. Orang putih kata bim. Ikut suka hati tuan-tuan dah nak panggil apa. Kan? Tapi tu yang letak kawat, yang letak simen tu kan. Itu dia. Asas. Sebelum naik rumah, kita kena ada asas. Apa asas agama kita? La ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, segala amalan kita buat tak dikira sebagai ibadah. Tak dikira sebagai ibadah. Hari ini, orang bukan Islam, mereka juga berpuasa. Tapi, puasa mereka tak diangkat sebagai ibadah. Dikira sebagai diet. Diet. Nak kurus, nak jaga kesihatan, kajian pakar-pakar kesihatan, kena berpuasa. Mereka kena berpuasa sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu. Nak bagi mesin, enjin perut ni rehat, kisar betul-betul makanan yang dalam seminggu tu yang tak sempat dikutar, yang dikisar, sehari jangan makan. Dia nak proses. Tuan-tuan, kita orang Islam dah ada dah benda tu. Malah kita ada 2 hari, Senin Khamis, tuan-tuan. Nak proses makanan yang tak sempat nak proses. Memang tak sempat, tuan-tuan, nak proses. Makan je kerja, betul. Enjin perut tak sempat nak putar. Makan, tidur dah. Enjin senyap. Kan bangun makan lagi. La ilaha illallah. Kata perut, orang ni tak ada kerja lain, makan tidur. Tuan-tuan. Jadi kalau tak ada la ilaha illallah, itu tak nama puasa, itu nama diet. Kalau kita solat, kita berdiri mendirikan solat, dikira sebagai ibadah. Kalau tak Islam,
tak jadi ibadah. Tak ada la ilaha illallah, tak dikira sebagai solat. Dia hanya kira sebagai apa? Pergerakan, senaman, turun naik, naik turun, betul? Bersenam. Orang kata tonggang tonggik. Saya kecil hati, tuan-tuan. Orang kata semayang tonggang tonggik, saya kecil hati. Ni pasal bukan marah, bulan Ramadan tak boleh marah. Kalau lain bulan Ramadan cakap saya marah. Ni Ramadan kecil hati. Slow sikitlah. Saya kecil hati. Apa benda dia kata kau semayang tonggang tonggik? Bila masa kita semayang tonggang tonggik, tuan-tuan? Kita semayang sujud dan rukuk. Kita tak pernah semayang tonggang tonggik. Semayang tonggang tonggik tu tutup ekor. Itu tonggang tonggik. Kita semayang sujud dan rukuk dan sujud. Tak ada tonggang tonggik. Jadi kalau tak Islam, tak ada la ilaha illallah, itu tadi tak nama solat. Itu namanya bersenam. Bangun, naik, cangkung, turun, naik. Bangun lagi, turun. Macam tu. Senam. Tu senam. Sebab kita tak ada la ilaha illallah. Kalau kita bayar zakat, bayar fitrah, zakat harta. Kalau Islam, jadi ibadah. Ada la ilaha illallah, jadi ibadah. Tapi kalau tak ada la ilaha illallah, dia tak jadi ibadah. Dia jadi sebagai sumbangan kepada rumah anak yatim. Sumbangan kepada rumah orang tutu. Sumbangan kepada ni. Sumbangan aja. Nama pun sumbang. Sumbangan saja. Tak jadi sebagai ibadah, tuan-tuan. Nak elak income tax, kata dia. Itu ujung-ujung dia. Nak sumbangan saja. Apa lagi? Mengerjakan haji. Tuan-tuan, mengerjakan haji ni, kita nak cerita, tuan-tuan. Kalau kita ikut muassasah, saya pergi haji 60 hari, tuan-tuan. La ilaha illallah. Berlumut rasa nak habiskan 60 hari. Hari kedua, hari pertama penerbangan, kapal terbang nombor 2. Nak nunggukan hari Arafah tu, ya Allah, Allah Ta'ala je tahu, lamanya. Yang betul-betul manasik haji, hari Arafah, dengan hari kita nak tunggu sampai nafar tu, lebih kurang 4 hari, 5 hari je. Kejap je. Tapi duduk sana 2 bulan lebih, tuan-tuan. Namanya apa? Makan angin. Makan angin. Habis. Habis duit. Madinah aja habis dekat 5,000. Ya Allah. Betul tu. Apa benda aku buat? Sampai orang rumah kena hantar duit. Back-in lagi duit. Tu tak cerita dekat Mekah. Oh dah kat Mekah nanti aku bertaubat lah. Aku tak ada lagi cukup lah dekat Madinah ni. Tak, kat Mekah pun sama lebih kurang, tuan-tuan. Makan angin. Kalau tak ada la ilaha illallah, namanya shopping, makan angin. Tapi ada la ilaha illallah, namanya apa? Ibadah. Ibadah haji. Ini Islam. Asas kena ada la ilaha illallah, maka segala perkara yang kita buat selepas tu jadi ibadah. Ada bim tadi la ilaha illallah, kemudian naik tiang. Tiang dia apa? Solat imaduddin. Kemudian naikkan dinding. Dinding dia apa? Kata Nabi SAW, as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Perisai itu dinding lah. Rumah kena ada dinding. Betul tak, tuan-tuan? Rumah kena ada dinding. Rumah kalau tak ada dinding, tiang je, gelegar je, itu namanya rumah monyet. Betul? Monyet je rumah dia tiang dengan gelegar. Nak sengayut. Tuan-tuan bayangkan ni tak ada benda. Mana monyet je lah. Tak, ni tuan bukan nak kata tuan-tuan monyet, tak adalah. Bocor pula tayar kereta aku ni orang. Lama tak datang tu orang. Nak ceritakan rumah kalau tak ada dinding, ni rumah monyet lah. Monyet je suka rumah yang tak berdinding. Kena ada dinding. Dinding kita, rumah agama kita, dindingnya daripada puasa. Kemudian zakat tadi kita cerita zakat. Zakat ni umpama pintu dan tingkap. Pintu dengan tingkap. Pintu kena besar sebab angin nak masuk. Tingkap kena kecil sikit sebab angin nak keluar. Tapi kena ada. Pintu kena ada, tingkap pun kena ada. Supaya apa? Angin keluar dan masuk. Begitu juga bunia Islam, rumah Islam kita. Kena ada pintu, rezeki yang masuk. Rezeki masuk, kena besar sikit pintu. Pintu besar lah. Kan? Rezeki nak masuk, besar. Kan? Kemudian tingkap, kena ada. Sebab bukan semua rezeki yang ada tu, bukan hak kita. Tak semua rezeki itu milik kita. Ada rezeki orang dalam kita punya rezeki. Kita kena keluarkan. Keluarkan kat mana? Kat tingkap. Jadi angin yang masuk kena keluar juga. Jadi nak keluarkan rezeki jangan banyak sangat. Tingkap kecil sikit. Jarang orang buat rumah tingkap besar daripada pintu. Betul? Tuan-tuan tengok.
tingkap masjid pun kecil daripada pintu, betul? Maknanya masuk income masjid banyak insya-Allah, tapi kena keluarkan, jangan keluar banyak sangat kan. Agak-agak, betul? Agak-agak kena ada kira-kira dia. Benda hari tahulah. Jatuh kuasa boleh bincangkan insya-Allah. Macam tu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya haji. Haji di mana apa? Haji ni ulama kata umpama bumbung. Bumbung rumah kita, tuan-tuan. Dah sempurna segalanya, naik haji. Naik haji, naik bumbung. Maknanya apa? Suci daripada dosa. Balik orang haji ni macam bayi yang baru lahir. Itu, tuan-tuan. Habis kan? Benda yang pergi tajuk lagi begini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini cerita puasa, kan? Puasa sebagai dinding kita. Yang mana Nabi disunahkan puasa pada tahun yang kedua ketika berada di kota Madinah. Kenapa tak bagi je puasa ni masa Nabi dekat Mekah? Kan senang. Masa Nabi kat Mekah kan susah. Dah susah, makan tak cukup, makan tak ada, alang-alang puasa je dah, betul? Nabi susah, tuan-tuan. Kalau kita baca sirah Rasulullah, lebih-lebih lagi baginda dan ahli keluarga baginda dipulaukan. Ketika dipulaukan selama 3 tahun, tuan-tuan. Bukan 3 hari. Bukan 3 minggu, 3 tahun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita kalau orang rumah lah, tak tegur kita 3 hari dah rasa macam mana, Imam Mat? Tak tentu arah lah kita. Orang kampung, kawan-kawan kita tak tegur kita, tak kawan kita 3 hari, dah rasa macam mana lah kita. Ini 3 tahun, tuan-tuan. Baginda dan ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat tidak dapat berurusan dengan masyarakat. Khususnya apa? Bila kata nak dapatkan makanan. Nak beli makanan. Duit ada. Tapi nak beli makanan, dia tak jual. Engkau siapa? Engkau geng Muhammad. Tak jual. Aku tak jual. Tuan-tuan, zalim, tuan-tuan. Yang paling teruk apa? Budak-budak kecil. Bayi-bayi kecil. Apa mereka tahu? Mereka nak susu, nak minum, tapi mak mereka tak ada makanan. Mak mereka tak makan, tak ada susu. Kering. Sahabat-sahabat riwayat kata tinggal kulit dengan tulang ni je. Tak ada makanan. Nak makan, terpaksa gunting balik beg-beg kulit, jaket-jaket kulit, sepatu semua ni. Gebus balik. Nak makan, tuan-tuan, nak makan. Sedih, tuan-tuan, kita baca sirah Rasulullah. Tapi, tuan-tuan, jadi, kenapa tak fardukan saja puasa pada masa tu? Kan senang. Dah halang-halang tak ada makan, puasa je lah. Tak. Allah tunggu apa? Allah tunggu Rasulullah dah hijrah ke Madinah. Dah sampai Madinah pun tak ada. Tunggu dulu. Tahun yang kedua. Jadi, tuan-tuan, kalau nak kira-kira tahun kedua kat Madinah ni, Nabi kita SAW dan sahabat barangkali tidaklah susah, tidaklah seteruk mereka di kota Madinah dulu, betul? Di kota Mekah dulu. Mekah dulu susah. Jadi bila dah tiba Madinah, dia senang sikit lah. Madinah ni dah senang sikit. Agak dah diisi lah badan, dah gemuk sikit. Makan pun dah tak berapa susah. Ada makan, walaupun tak banyak, ada juga makan. Walaupun tak senang mana, senang lah juga nak banding masa duduk kat Mekah dulu. Jadi, tuan-tuan, kenapa mesti dia syariatkan puasa tu masa Nabi dan sahabat dekat Mekah, dekat Madinah? Kenapa? Itu. Kenapa tak Mekah? Kalau kita kan senang, tak ada makan, puasa. Macam tu. Kenapa nak tunggu kat Mekah? Nak tunggu kat Madinah? Bila dah senang baru nak puasa? Persoalannya, kenapa bila dah senang baru nak puasa? Persoalannya. Jadi ulama' beritahu, jawapannya adalah puasa tu bukan kerana kita susah. Puasa bukan sebab kita susah. Bukan nak tunggu susah baru nak puasa. Dah susah baru nak puasa. Dah sakit baru nak puasa. Tak ada duit baru nak puasa. Tak nak puasa macam tu, tuan-tuan. Hari ni ramai tak orang macam tu? Ramai. Awak ni bang, doktor kata darah kan dah naik. Lupa darah dah naik.
Baru ingat puasa. Tak makan lagi dah besok puasa. Tak makan bukan-bukan dah. Kan? Sebab apa? Sebab apa puasa tadi? Sebab darah dah naik. Kencing dah manis. Kolesterol dah tinggi. Gout dah ada. Baru nak puasa, tuan-tuan. Besok nak pergi cek doktor. Oh, takut. Hari ni puasa. Nanti doktor marah. Darah tinggi, kencing manis, gout semua. Takut doktor. Puasa takut doktor. Sebab nak pergi planet. Tu dia kita ini. Puasa sebab apa lagi? Puasa sebab 21 hari bulan. Kalau orang makan gaji ni, gaji dia 25 hari bulan, Ustaz kan? Jadi 20 hari bulan tu macam genting sikit. Kita ni orang makan gaji ni 20 hari bulan ni sangat genting. Seluk kocik kanan, tak ada apa-apa. Seluk kocik kiri, alamak pun tak ada benda. Kan? Belakang lagi jangan harap. Pergi dekat masjid, tengok gobok masjid tinggal garam aja. Gobok rezeki ada garam, takkan nak mamah garam. Kan? Jadi dia pun cakap dengan bini dia, macam mana ni yang, macam mana bang nak buat? Kita puasa je lah. Dah tak ada benda nak makan baru nak puasa, tuan-tuan. Macam tu. Boleh puasa. Puasa boleh, sah juga puasa. Tapi markah tak tinggilah. Markah tak tinggi. Yang terbaik puasa macam mana? Masa kita sihat. Masa kita senang. Orang pencen 20 hari bulan. Ni cerita orang pencen. 20 hari bulan pergi ambil pencen dekat bank rakyat, betul? Ambil pencen dekat bank rakyat mua tu. Jalan macam askar Jepun. Gini je, tegak je. Gimana ji? Ambil pencen, patutlah. Jalan tegak, kan? Cocok duit kat bank rakyat. Keluar, bom. 1,800 pencen. Kan? Lalu dekat depan kedai sate. Orang rumah ngimpit. Abang Haji, kata dia. Lama tak makan sate. Hari ni Senin, puasa. Nampak tuan-tuan? Macam tu bagus. Duit banyak, badan sihat. Tapi kita ingat pada Allah Ta'ala. Kita nak puasa, tuan-tuan. Ini pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa. Kenapa tak difardukan puasa dalam ketika Nabi dekat Mekah? Kenapa mesti difardukan puasa ketika Nabi di Madinah, tuan-tuan? Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa ibadah lama. Ibadah yang antara terawal difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah kata sama macam orang-orang yang sebelum kamu, mereka juga berpuasa. Maknanya apa, tuan-tuan? Orang dulu pun berpuasa. Orang dulu pun berpuasa. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, mereka berpuasa. Mereka puasa. Puasa ni termasuk dalam ibadah-ibadah yang lama. Kita tahu ibadah yang tua, yang lama, puasa, solat dengan korban. Korban. Ni. Kalau korban ni, tuan-tuan, saja nak cerita korban sikit. Kan? Korban ni, tuan-tuan, ibadah dia bermula sejak daripada zaman Nabi Allah Adam. Kita pun tahu cerita dia bermula daripada kisah Qabil dan Habil. Cerita Qabil dengan Habil. Sampai kat dunia, diperintahkan supaya Qabil berkahwin dengan kembar Habil, Habil kahwin dengan kembar Qabil. Qabil tak kisah, sebab Qabil tak kisah. Sekejap, aku dah pening kepala ni. Kan? Habil tak kisah. Habil tak kisah. Sebab apa? Sebab kembar Qabil ni lawa, cantik. Ataupun Qabil tak kisah sebab dia taat. Dia memang taat. Allah perintah, bapa disuruh, Nabi Allah Adam kata kena kahwin. Kahwin silang. Kembar, silang kembar. Jadi Habil kena kahwin dengan Iklimah. Iklimah ni adik-beradik dengan Qabil. Dan Qabil pula kena kahwin dengan Labuda. Labuda ni adik-beradik Habil. Dia silang. Qabil, jadi Habil dia taat. Okey bah. Okey, ikut je. Tak ada hal punya. Kemudian yang jadi hal siapa? Qabil. Qabil yang jadi hal. Dia tak nak. Riwayat kata kenapa tak nak? Sebab dia tengok Labuda tak cantik. Allah, tak nak gitu.
Pendek kata dia. Hidung kemek rupa Jawa kata dia. Contoh kan. Jawa lawa lah kan. Apa pula kan. Negro kan. Hitam, rambut keting, tak lawa, tak nak. Dia tak nak pula, dah pening kepala bapak dia. Kan? Tak nak degil pula budak ni macam mana nak ngaturkan ni. Kan? Ada riwayat kata tuan-tuan, Kabil dengan Ikrimah ni, mereka ni benih syurga. Benih syurga. Beza dengan Habil dengan Labuda. Habil dengan Labuda ni, mereka ni benih dunia. Tuan-tuan, barang syurga dengan barang dunia, betul? Mana nak sama? Kita tengok telur je. Memang telur. Ustaz telur. Telur grade A dengan telur grade F. Ada F ke? Aku mana mandai je. D lah, D A dengan D kan. Tengok telur grade D. Allah, dengan tahi pun ada, bulu ayam pun ada kan. Kecil besar lonjong. Tengok pun pecah pun isi dia. Allah mak tuan, nak makan pun tak lalu, betul? Color macam-macam color ada kan. Macam ada mata anak ayam pun ada kan. Aduh, nak makan kan. Tak lalu nak makan. Tu telur. Kan? Kalau telur grade A pula, bulat-bulat, licin, molek, lawa. Nengok pun geram, rasa nak telan aja. Itu telur, itu baru telur. Ini kan manusia, betul? Manusia. Bila kata Allah perintahkan gitu, jadi Kabil tak nak. Lalu Allah perintahkan supaya buat ibadah korban. Buat pengorbanan. Kabil dengan Habil. Habil, dia bawa apa? Dia bawa binatang kambing. Sebab dia bela binatang, dia bawa kambing. Kambing yang dia bawa cantik, gemuk, bulu tebal, macam pakai jaket. Mata dia, bulu mata dia klip-klip gitu kan. Macam agak sekarang ni macam bulu mata Siti Nurhaliza lah agaknya. Klip-klip gitu kan. Bibir ni moncong gitu macam sedepat air ni lah agaknya gitu. Nengok pun geram. Perut labuh sampai ke tanah, suka nengok kan, geram. Bagus, Habil bawa bagus. Yang Kabil pula dia bawa apa? Dia bawa tanam-tanaman. Dia ni petani. Dia bawa sayur-sayur, buah-buah. Tapi buah-buah reject. Sayur reject. Pasar tak nak. Apek dah tak terima dah. Apek sayur kata tak mau. Itu yang dia bawakan untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi Allah tak terima lah. Pendek kata, kan, dia punya permintaan tak tertunai. Hajatnya tak tertunai. Kabil kena juga kahwin dengan Labuda. Habil kahwin juga dengan Ikrimah. Jadi dia tak puas hati. Geram, dengki, sakit hati. Jadi setan pun main peranan. Setan pun berbisik di hati dia. Setan ni tuan-tuan, dia tak bisik kat telinga. Telinga ni bukan organ utama. Tak ada benda pun. Nak bisik kat mana? Bisik kat hati. Itu jahat dia. Dia bisik kat hati Kabil. Dia kata, kau bunuh aja Habil. Bunuh aja, bagi dia mati. Nak bunuh macam mana? Zaman tu belum ada lagi kes bunuh. Dia tak tahu bunuh macam mana agak nak bunuh. Tak ada YouTube. Kalau sekarang ada YouTube, boleh tengok macam mana nak bunuh, tengok YouTube kan. Tak tahu macam mana. Jadi iblis bagi idea lagi. Kau ambil batu lesung ke, batu giling ke, kau hentak atas kepala dia. Wah, dia terfikir. Macam best juga kan. Dia cuba buat. Hentak kepala, mati tuan-tuan. Mati. Allah, mati pula. Bila kata dah mati, menyesal. Mati pula adik ni. Macam mana nak buat ni? Sedih pun ada, menyesal pun ada, takut pun ada. Dia pikul mayat adik dia tu tuan-tuan. Dia pikul mayat Habil ni berhari-hari, dia buat kata. Kulu kile, sampai ke negeri Yaman. Jauh tuan-tuan. Sampai ke negeri Yaman. Sampai ke Aden. Sampai ke satu bukit dinamakan Jabal Hadid. Tuan-tuan. Dekat mana rumah Nabi Adam kes pembunuhan berlaku? Tak tahu. Saya main cakap dia jauh. Tuan-tuan mengangguk, setujulah tu kan. Baguslah tu. Ikut yang cakap aku kan. Kan? Rumah dia tak tahu kat mana. Barangkali lah agak-agak lah. Nabi Adam kan dia jumpa Sayyidatina Hawa dekat Jabal Rahmah kan.
Agak-agak rumah dia area situ lah agaknya. Alamat tepat saya tak tahu. Lorong apa semua postcode tuan-tuan yang tanya. Saya tak tahu. Kan? Agak-agak gitulah tempat dia. Jadi sampai dekat Jabal Hadid, nengok pula Allah hantarkan 2 ekor burung gagak bergaduh. Tengkok, tumbuk, terajang, sepak apa semua, mati seekor. Jadi yang seekor ni yang hidup tanam yang mati tadi, gali-gali tanah, tanam. Jadi dapat idea. Oh, macam ni rupanya. Nak uruskan jenazah adik dia yang mati tadi. Tuan-tuan, zaman tu mana ada set apa, mana ada apa pengurusan jenazah, nak telefon, betul? Mana ada kan? Tak tahu nak buat macam mana. Jadi Allah hidayahkan hantar gagak. Jadi kita ni tuan-tuan agak-agaknya tak payahlah nak marah sangat dengan burung gagak. Maknanya apa? Gagak ni rupanya ada jasa juga kat kita. Tunjukkan macam mana mula-mula cara nak menguruskan mayat tadi tuan-tuan. Ini sembahyang raya. Nak sembahyang raya beritahu lagi. Kaifiat sembahyang raya pula. Kan? Nak sembahyang raya niat dia gini, baca dia gitu, jangan balik. Nanti kita ada khutbah apa semua. Itu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata nak sembahyang dalam peristiwa Isra, Nabi tak ada riwayat katakan Nabi ngajar. Nabi-nabi dan Rasul. Nabi-nabi dan Rasul semua sembahyang kita nak sembahyang. Sembahyang kita ni namanya sembahyang apa kemudian dia macam tak ada. Tak ada. Maknanya apa? 124,000 orang tadi mereka dah tahu cara nak sembahyang. Mereka dah tahu cara nak solat. Itu bukti bahawasanya solat juga adalah ibadah yang tertentu. Kemudian puasa, kedua tadi solat puasa kita dah bincang, korban kita dah bincang, solat kita dah bincang, puasa. Puasa ibadah tertua. Kerana apa? Ulama beritahu, Nabi dah ceritakan dalam satu riwayat bahawasanya Nabi Allah Adam juga telah berpuasa. Zaman dulu Nabi Allah Adam pun dah berpuasa. Dan hari ini kita masih lagi mewarisi sunnah puasa Nabi Allah Adam. Kita ada amalkan. Yang mana Nabi Allah Adam berpuasa sebanyak 3 hari dalam satu bulan. Dalam satu bulan Nabi Allah Adam berpuasa sebanyak 3 hari, iaitu pada hari 13, 14 dan 15. Dipanggil sebagai puasa ayam. Bukan ayam goreng, ayam panggang, bukan. Ayamul bid. Ayam tu yaumun, hari-hari putih. Puasa hari-hari putih. Rupanya puasa hari-hari putih ni adalah sunnah daripada puasa Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam ni Ustaz boleh kita sampai pukul sampai benar 10 minit. Nabi Allah Adam ni ada beberapa sunnah yang kita amal sampai hari ini tuan-tuan. Kalau 10 minit lagi sempat lagi. Arwah hantu dulu disimpan kitab, di bawah jakaan, disimpan kitab. Jadi apa baca? Ada satu cerita masa ketika Nabi Allah Adam mula-mula dijadikan. Ketika itu Nabi Allah Adam ni belum berapa siap.
Programmer belum siap. Dia punya jasad dah siap, tapi masih tengah program lagi. Tengah masuk program apa semua, tengah masuk maklumat lagi kan. Jadi ketika memasukkan zuriat keturunan Adam, kita ni tuan-tuan, kita semua ni puasa. Kita semua ni, benih kita ni berada dalam badan Nabi Adam AS, tuan-tuan. Jadi sampai gila nak masuk apa? Nak masuk benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zuriat paling mulia, zuriat paling baik, maka dimasukkan Rasulullah tu dalam Nur Muhammad. Itu sebab dalam kitab cerita Nur Muhammad. Nak masuk Nur Muhammad ni daripada bulu-bulu. Kita akan kita masuk mana-mana belakang semua tak ada. Ini yang paling best. Cap A dia, atas kan, dimuliakan, masuk daripada atas. Dalam bentuk nur, cahaya yang paling indah, cahaya yang paling suci. Ketika dimasukkan tadi, Nabi Adam belum boleh bergerak. Belum siap. Tengah program lagi. Dia punya apa dipanggil? Soft copy. Soft copy yang kena masuk soft copy lagi berjalan kan. Jadi Nabi Adam dah hidup tapi tak boleh gerak, kena bius. Kalau kita sekarang kena bius. Malaikat datang berbondong-bondong melihat keindahan Nur Muhammad. Cantik, lawa, Nabi Adam tengok, cantik ke? Cantik. Rugi kau tak tengok. Dia cakap dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku nak tengok juga, tapi tak boleh gerak. Nak tengok. Macam mana tak boleh tengok kan? Berkumpul malaikat ni, ramai, banyak malaikat sampai ke atas, sampai ke langit mereka tu. Nak tengokkan keindahan Nur Muhammad. Jadi Nabi Allah kata, ya Allah, nak tengok juga, ya Allah, nak tengok juga. Jadi Allah turunkan sedikit daripada Nur Muhammad ni, turun ke bahu Nabi Allah Adam AS. Turun kat bahu. Nampak tak? Kalau kepala tak boleh gerak, kalau kita bayangkan dekat sini bahu kanan tu, nampak tak? Tak nampak ya Allah, tak nampak. Nak tengok lagi, nak tengok juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, turunkan sedikit Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Dekat hujung jari telunjuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Diturunkan sikit dekat hujung jari telunjuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Nabi Allah jadi nampak tak? Nabi Allah Adam kata, cantik zuriat aku yang mulianya, lawa ni. Dia kata Nabi juga dicium-cium, lawa ni, cantik. Rupanya tuan-tuan, itulah sunnah yang kita amalkan sampai hari ini. Bila tuan-tuan? Ketika kita dalam salat. Betul? Bila sampai asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mata kita sunat pandang mana? Kita sunat jeling kepada jari syahadat. Betul? Rupa cerita ni daripada Nabi Allah Adam, tuan-tuan. Tahu ini kisah Nabi Allah Adam. Banyak tuan-tuan kisah yang kita nak kongsi Nabi Allah Adam. Masa Nabi Allah Adam mula-mula jadi, ketika dia mula dijadikan, kita tahu Nabi Allah Adam, dia kata perintah, Allah perlu perintah nak jadikan, ada malaikat bangkang, ada malaikat tak suka, tak setuju. Allah kata apa? Aku tahu apa yang kau tak tahu. Lalu Allah perintahkan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ambil tanah daripada bumi. Aku nak cipta. Jibril pergi. Jibril nak ambil je. Bumi meradu pula. Bumi kata, tolonglah bang, janganlah bang, tolonglah. Nanti mereka bergaduh. Adik-beradik pun bertengkar. Laki bini pun bergaduh. Bulan puasa pun nak bergaduh. Jangan tolong, jangan ambil. Jadi malaikat Jibril dia tak sampai hati. Dia tak ambil. Kemudian Allah utuskan pula malaikat apa? Malaikat Mikail.
Suruh malaikat Mikail ambil. Mikail pun tak sampai hati. Sebab apa nak? Bumi ni merayu. Jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil. Last sekali Allah perintah siapa? Malaikat Israel. Abang Israel. Jadi kalau Abang Is dah turun, dah tak ada harapan dah. Abang Is dah turun, dah tak ada harapan dah. Bumi kata tolonglah bang. Apa tolong-tolong? Ini perintah Allah. Jangan cakap diam. Dia ambil terus kepada Allah SWT. Maka terciptalah Nabi Allah Adam AS. Okey. Bila kata, boleh lagi sangat sikit dia. Habiskan cerita ni kan. Terhutang saya. Ingat kembali. Bila kata dah siap dia Nabi Allah Adam ni, Allah bagi kerja dekat malaikat Israel. Good job. Bagus. Engkau lah, sebab engkau maka dapat dicipta Adam AS. Maka engkau lah juga yang akan mengakhirkan kepada engkau yang mulakan, maka engkau lah juga yang akan mengakhirkan. Jadi bila kata Israel dapat kerja ni, dia agak keberatan. Ya Allah, tak best lah. Nanti kenapa tak best? Nanti manusia tak suka aku sebab kerja aku cabut nyamuk, betul? Nanti tak ada follower. Zaman sekarang Ustaz, orang gila cari follower. Gila follower, gila like, gila tweet kan. Tak ada orang nak like saya, tak ada dia tak ni nak faham, bukan cakap macam tu kan. Nak cerita kita sekarang ni, gila follower, gila like, gila tweet kan. Tak ada orang nak follow nanti malaikat Israel. Tak ada orang nak jadi nak like, nak tweet malaikat Israel kan. Allah kata, jangan bimbang. Aku akan cipta lagi satu makhluk. Makhluk ni dia backup lah. Dia akan shadow kau. Jadi kau tak akan bimbang nanti. Apa makhluk tu tuan-tuan yang Allah cipta? Nama dia Asbab. Nama dia Asbab. Lah, kenapa meninggal? Accident, lampu pokok. Kenapa meninggal? Heart attack, jantung sakit, serangan jantung. Kenapa meninggal? Jatuh paling, jatuh bilik air, sakit buah pinggang, macam-macam meninggal. Itu namanya asbab. Asbab. Maka bila kata datang asbab, ada asbab, maka terselamatlah nama baik malaikat Israel tadi. Kau pun selamat. Okey. Kalau macam tu okey. Dia terima dia tadi. Kita bukan bertanya santai-santai lah tuan-tuan. Mudah-mudahan faham dan cerita. Mudah-mudahan faham ni. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulihat kita balik semula pada puasa. Balik semula pada puasa, satu ibadah yang lama yang telah diamalkan sebelum lagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mewarisi ibadah tersebut dan Allah ganjarkan kita pada ganjaran yang tak ada umat dahulu. Kerja ni kerja sama macam mereka, tapi ganjaran kita tuan-tuan la ilaha illallah, umat dahulu tak dapat ganjaran macam ni. Kata Rasulullah SAW, dekat syurga ada 120 saf. Ramainya ahli syurga ni kata Nabi seramai 120 saf. 120 saf. Panjang mana saf tu? Wallahu a'lam. Cuma Nabi cerita daun pintu syurga daripada ujung nak ke ujung, daun pintu 3 hari pun dia berlari dari tanpa. 3 hari lari, tak makan, tak minum, tak berak, tak kencing, tak apa, baru sekeping daun pintu syurga. Jadi berapa panjang saf tu? Wallahu a'lam. Ada 120 saf ahli syurga. Tak tahulah sama ada saf itu SOP ke tidak, Allah tahu. Itu tak tahu. Itu pun tak tahu. Jadi kata Rasulullah, umat aku, umat Muhammad SAW sebanyak 80 saf. Maknanya tahu kan, 2/3 daripada ahli syurga adalah kita. Dengan umur yang pendek, tenaga yang sikit, tuan-tuan, tapi kita boleh berada ramai di syurga. Dengan sebab apa? Antaranya dengan sebab keberkatan Ramadan kita. Jadi janganlah kita sia-sia peluang kita nak masuk syurga yang Allah bagi dalam Ramadan ni. Usaha tambah lagi amal kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti.
insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha lana wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan, barik lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.